Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Encik Muhammad Nizam bin Hamid, pensyarah penasihat bagi subjek PMMB 1134 Keterampilan Berbahasa, rakan-rakan seperjuangan dan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Pada pagi ini, saya Nur Aina Jannah binti Zulhairi dari kelas Bahasa Melayu B ingin mengupas sedikit berkaitan halangan komunikasi dan isu-isu yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Sebelum itu, mari kita lihat sedikit pengenalan tentang apakah yang dimaksudkan dengan keterampilan berbahasa ini. Menurut Kamus Dewan 2018, keterampilan bermaksud kecekapan kemampuan yang tinggi. Definisi bahasa pula ialah mempunyai bahasa, memakai menggunakan bahasa, bercakap dalam sesuatu bahasa. Definisi yang sinonim menurut Thesaurus Bahasa Melayu Dewan 2015 ialah cekap, cetakan, cegak, cergas, pantas, tangkas dan campin. Apabila cakap berbahasa, maksud seorang itu mempunyai kemahiran berbahasa yang tinggi. Kemahiran berbahasa meliputi aspek mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Semakin tinggi kemahiran bahasa seseorang, semakin tinggi kecekapan bahasanya. Aspek kemahiran merupakan aspek penting dalam menilai kecekapan berbahasa seseorang. Yang pertama ialah maklum balas. Maklum balas merujuk kepada kebergantungan terhadap bagaimana penerima memproses atau mentafsir maklumat daripada penyampai. Sekiranya penerima gagal untuk memahami atau mentafsir maklumat yang dihantar oleh penyampai, maka perkara ini secara langsung telah menjadi halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Di samping itu, sikap penerima yang juga prejudis terhadap maklumat yang ingin disampaikan oleh penerima juga akan menimbulkan konflik dan maklum balas yang diberikan akan menjadi negatif serta seterusnya berupaya untuk menjejaskan sebuah perhubungan. Dari sudut lain, jika penerima sudah memaklumi isi yang akan disampaikan oleh penghantar, maka maklum balas penerima akan menganggap komunikasi itu seperti membosankan. Jadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa maklum balas ini sangat penting dalam komunikasi kerana perkara tersebut berpotensi untuk menentukan sama ada maklumat yang cuba disampaikan itu sendiri berjaya atau tidak. Yang kedua ialah komunikasi sahala. Komunikasi sahala ialah maklumat yang tidak memerlukan reaksi daripada penerima maklumat. Orang yang bercakap atau yang dikenali sebagai penyampai maklumat umumnya melibatkan diri dalam memberikan uraian tentang sesuatu perkara, membuat penjelasan dan menyampaikan penerangan kepada pendengar. Ini juga boleh dirujuk sebagai ucapan yang disampaikan kepada khalayak ramai. Sebagai contoh, ceramah merupakan komunikasi berbentuk penerangan yang memerlukan penyampai memberikan maklumat yang banyak dalam satu-satu masa. Namun begitu, komunikasi jenis ini juga menjadi halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa kerana penerima hanya mendengar secara pasif tanpa wujudnya respon secara langsung dan akhirnya akan mengakibatkan penerima cepat berasa bosan atau jemu kerana komunikasi yang berjalan adalah sahala. Ialah gangguan saraf penerima. Seperti yang kita sedia maklum, sistem saraf ialah sebuah saluran yang terdapat dalam badan seseorang dengan fungsi untuk menghantar maklumat ke seluruh badan. Sel saraf atau lebih mesra dikenali sebagai neuron lebih jelasnya berfungsi untuk memproses dan seterusnya menghantar maklumat melalui isyarat elektrik dan kimia. Manakala akson dan dendrit pula merupakan struktur khusus yang direka khas untuk menghantar serta menerima impuls. Jadi, sekiranya seseorang individu itu mengalami masalah yang melibatkan neuron dalam saraf otaknya, maka dia akan menghadapi kesukaran untuk menerima sebarang maklumat oleh kerana ketidakupayaan otaknya untuk mentafsir maklumat dengan baik. Selain itu, apreksia juga merupakan salah satu masalah gangguan saraf yang disebabkan oleh kerosakan pada bahagian otak yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu untuk mengikut perintah atau arahan yang diberikan. Manakala disartia pula merujukkan kepada gangguan yang berlaku ketika seseorang itu ingin berbicara. Masalah ini terjadi umumnya kerana kelemahan pada otot-otot mulut, wajah atau sistem pernafasan sehingga sukar untuk menggerakkan mulut. Seterusnya ialah penyampaian menerusi saluran kedua. Sebagaimana yang kita sedia maklum, jenis penyampaian melalui saluran kedua adalah merujuk kepada penglibatan dua orang atau lebih dalam sesebuah aktiviti komunikasi yang memerlukan seorang tengah atau pengantara.
Dalam erti kata lain, interaksi sosial jenis ini menggunakan tugas ejen dalam penyampaian sesuatu maklumat. Walaupun objektif utama komunikasi penyampaian melalui saluran kedua ini adalah keterlibatan kedua-dua pihak untuk menghantar dan menerima maklumat, penyampaian bentuk ini juga menjadi halangan dalam keterampilan berbahasa yang penghantaran dan penyampaian maklumatnya tidak begitu efektif jika dibandingkan dengan penyampaian secara langsung kepada penerima maklumat. Ini kerana jika menggunakan pengantara sebagai ejen penyampaian, maklumat yang berjaya disampaikan kadang-kadang tidak sepenuhnya dan tidak tepat. Selain itu, gangguan emosi juga menjadi halangan dalam komunikasi keterampilan berbahasa. Adakah anda tahu bahawa emosi seseorang mampu mempengaruhi sesebuah aktiviti komunikasi yang berlaku? Melalui emosi, seseorang itu dapat mengawal perasaan agar lebih tenang dan selesa sewaktu mengeluarkan pertuturan. Pemikiran yang matang akan memudahkan seseorang individu untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan berkesan. Sebaliknya, orang yang suka untuk melayani emosi atau mengutamakan apa yang mereka fikir atau rasa akan berlaku kesulitan semasa berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, emosi yang sukar untuk dikawal seperti perasaan sedih dan marah akan memberi impak yang agak besar terhadap pertuturan. Yang terakhir ialah gangguan luaran. Gangguan luaran pula ialah gangguan yang didapati secara fizikal seperti bunyi yang terlalu bising akan menghalang penerima daripada mendengar dengan jelas. Terdapat 4 jenis bunyi yang dikaitkan dengan gangguan luaran berkaitan halangan dalam komunikasi. Yang pertama ialah bunyi fisiologi. Bunyi ini adalah gangguan yang disebabkan oleh kelaparan, keletihan, sakit kepala, ubat-ubatan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana kita rasa dan berfikir. Yang kedua ialah bunyi fizikal. Bunyi fizikal adalah gangguan di persekitaran kita seperti bunyi yang dibuat oleh orang lain, lampu terlalu terang atau terang, iklan dan pop timbul, suhu yang terlampau dan keadaan yang sesak. Seterusnya, bunyi psikologi. Bunyi ini merujuk kepada sifat-sifat dalam diri kita yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan menakrifkan orang lain. Contohnya, jika anda sibuk dengan masalah, anda mungkin tidak peduli terhadap perkara-perkara lain. Yang terakhir ialah bunyi semantik. Bunyi semantik wujud apabila kata-kata itu sendiri tidak difahami. Penulis kadang-kadang membuat bunyi semantik dengan menggunakan jargon atau bahasa teknikal yang tidak diperlukan. Baiklah, sekarang kita akan berbincang pula mengenai isu-isu yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama ialah isu budaya. Percampuran kod ataupun kod mixing merupakan satu fenomena biasa dalam kalangan mereka yang boleh berbahasa lebih daripada satu. Percampuran kod berlaku apabila seseorang bertutur dengan mencampur adukkan bahasa atau dialek dengan bahasa yang lain atau antara satu dialek dengan dialek-dialek yang lain. Fenomena ini sangat berluasa di Malaysia kerana terdapat pelbagai bahasa dan dialek sebagai contoh bahasa Melayu, Cina, Tamil dan suku kaum yang lain. Amalan bahasa rojak bermakna tabiat yang suka mencampur adukkan perkataan bahasa Inggeris semasa menggunakan bahasa Melayu. Gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat sehingga mencemari martabat bahasa Melayu. Lebih memberatkan lagi ialah gejala ini menular dengan begitu meluas dalam golongan berpendidikan tinggi yang menjadi pemimpin masyarakat. Yang kedua ialah isu bahasa. Penggunaan bahasa yang berbeza-beza ini melahirkan laras. Ini disebabkan penggunaan bahasa yang berbeza-beza berdasarkan situasi dan faktor lain melahirkan kata-kata yang berbeza mengikut keadaan. Misalnya, kata-kata yang digunakan untuk bergurau senda adalah berbeza daripada kata-kata yang digunakan untuk mencampaikan sebuah ucapan. Oleh itu, bolehlah dirumuskan bahawa penggunaan bahasa yang berbeza atau kelainan berdasarkan faktor-faktor sosial seperti keadaan dan tempat disebut sebagai laras bahasa atau laras sosial, manakala penggunaan bahasa yang berbeza-beza berdasarkan faktor geografi atau daerah disebut sebagai dialek daerah. Misalnya, kata-kata yang digunakan untuk bergurau senda adalah berbeza daripada kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan sesebuah ucapan awam. Yang ketiga atau yang terakhir ialah isu media sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial banyak
memaparkan pertuturan yang bercampur-campur bahasanya. Fenomena ini juga dikenali sebagai bahasa rojak. Bahasa rojak ialah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menarifkan amalan beralih kod, mencampur adukan pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan Pidgin, Manglish dan Singlish. Walau bagaimanapun, bahasa dasarnya merupakan bahasa Melayu. Punca utama penggunaan bahasa rojak ialah sikap penutur itu sendiri. Hal ini kerana sikap penutur yang ingin menonjolkan kehebatannya dengan menguasai satu bahasa lain seperti bahasa Inggeris atau Cina. Impak-impak penggunaan bahasa rojak adalah dapat menurunkan kedudukan bahasa Melayu dan seterusnya negara memiliki bangsa yang gagal berkomunikasi dengan baik, menjejaskan keberkesanan berkomunikasi dalam masyarakat sekaligus menimbulkan salah faham. Mutu penguasaan bahasa Melayu terus melosot dan lemah serta terakis. Kesimpulannya, keterampilan berbahasa bermaksud kecekapan dan kebolehan yang tinggi ketika berbahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis bagi menyampaikan sesuatu mesej sama ada secara lisan maupun bertulis dalam urusan pekerjaan atau seharian seseorang. Halangan atau isu-isu yang mampu mempengaruhi sebuah komunikasi sebenarnya boleh ditangani dengan baik jika kita semua bersama-sama memiliki kesedaran yang menyeluruh. Nampaknya itu sahaja untuk kali ini. Semoga dengan perkongsian saya ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.